Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa la in asatum falaha. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, sekiranya kamu melakukan kebaikan hai manusia, falaha, kebaikan itu hanyalah untuk diri kamu. Wa la in asatum, dan sebaliknya kamu melakukan kerosakan, kekufuran dan kemaksiatan, dia akan kembali kepada kamu. Surah Al-Isra ayat yang ke-7. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana beri keizinan untuk sama-sama sekali lagi pada tengah hari ini, untuk sama-sama kita berada di rumah Allah ini, untuk sama-sama kita bermuzakarah menerusi program siri-siri kuliah zuhur kita. Dan seperti biasa, sebagai bahan rujukan ilmu kita bersama ataupun sebagai bahan tazkirah kita, saya menggunakan kitab Al-Mau'izah fil Ahadits Al-Qudsiyah, nasihat dan bimbingan hadis kursi, himpunan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Baik, kita sampai pada hadis yang ke berapa itu? 37. Sampai muka surat apa? Tanya. Okey, tak apalah, saya ambil hadis yang ke-37. Sepotong hadis ni, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, muka surat 103. Muka surat 103, baris yang keempat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya bani Adam, i'mal li nafsika qabla nuzulul maut bika wa la tagharrannaka al-khata'ah fa inna ala atharihim safar wa la talhiku hayatu wa tulil amal 'ani taubah fa innaka tad'u ala ta'khirha hina la yanfa'uka nadam atau kama qala, ada sambung hadis tu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kursi ini, wahai sekalian manusia, berbuat, yakni beramallah untuk dirimu sebelum maut datang menjemputmu. Janganlah engkau terperdaya untuk melakukan dosa, kerana dosa itu akan meninggalkan bekas dan noda. Janganlah engkau lalai daripada bertaubat kerana dipengaruhi dengan cita-cita besar dan angan-angan panjang. Kerana yang demikian akan menyebabkan engkau menyesal pada akhirnya, pada waktu tidak berguna lagi penyesalan. Baik, di antara intipati yang kita baca, hadis yang kita baca pada tengah hari ini, Allah Ta'ala ingatkan sekali lagi, wahai sekalian manusia, semua bernama manusia, kecil, besar, tua, muda, miskin, kaya, hitam, putih, Melayu, Cina, Izan, Kadaban, lelaki, perempuan, Allah Ta'ala ingatkan. Berbuat, yakni beramallah untuk dirimu sebelum maut menjemputmu. Para hadirin mati sekalian, kalau kita tengok apa yang disebut dalam kitab Durutun Nasihin dan kitab-kitab tafsir yang lain, ada menyebut asal kejadian manusia ni, iaitulah Allah telah ciptakan Nabi Adam AS, tujuan dia untuk beribadat. Tujuan untuk beribadat. Tak ada kerja-kerja lain. Nak kerja put panda ke, nak kerja menyaga ke, nak buat bangunan ke, nak buat jalan, tak ada. Tujuan asal dia ibadat saja. Kemudian Allah Ta'ala, macam malaikat lah, tujuan kan ibadat saja. Kemudian Allah Ta'ala bagi manusia ni akal, dan manusia boleh mentadbir alam ini dan mencipta berbagai-bagai alat. Di situlah Allah Ta'ala bagi tugas tambahan kepada manusia, yang mana Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia ni ganjaran pahala.
ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Nah, cuma Allah Ta'ala bekalkan manusia ni, kita sebut tadi akal, dan juga nafsu. Kan ketika Allah Ta'ala menciptakan akal manusia ni, Allah Ta'ala tanya, wahai akal, siapa kamu? Akal menjawab, aku adalah hamba, engkau adalah Rabb, Tuhan. Tak kala mana Allah Ta'ala menciptakan nafsu, Allah Ta'ala tanya nafsu, siapa kamu? Nafsu menjawab, aku, engkau. Nafsi lah. Aku punya pasal, kau punya pasal, macam tu lah bahasa kampung dia. Allah Ta'ala perintahkan malaikat, ambil nafsu ni, biarkan dia kesejukkan. Bukan setahun, bukan 2 tahun, berpuluh tahun. Kemudian bawa menghadap depan Allah. Allah Ta'ala tanya lagi, wahai nafsu, siapa kamu? Aku, engkau lah. Allah Ta'ala perintahkan malaikat, biar dia dijemur di tengah panas. Biar dia dalam keadaan kepanasan. Bahasa kita panggil mengelupur panas. Dan pada ketika itulah, berpuluh tahun, dibuat menghadap Allah pula. Allah Ta'ala tanya lagi, siapa kamu? Aku, engkau lah. Samsing tu nafsu kita ni, tuan-tuan. Samsing. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan malaikat, kurung dia dan catukan makanan dia. Tuan-tuan, manusia ni dengan makan ni, bila lapar ni, dan dia kadang-kadang bila tak cukup makan kan dia marah. Manusia. Dan bukan manusia saja tak ada makanan, semua makhluk ni ada makanan. Dan pokok-pokok ada makanan dia. Sebab itulah kita berbaja. Laut di tepi pantai tu, ada tak makanan dia? Laut di tepi pantai. Mana ada laut lah, laut. Ada makanan dia. Dalam makanan dia apa? Pasir di tepi-tepi pantai tu, itu makanan dia. Sebab tu dia boleh ombak, jalan, itu makanan dia. Bila makanan dia dikacau, dia mengamuk. Saya minggu lepas pergi Terengganu, lalu lari ke airport Terengganu tu, tengok di tepi pantai tu, tengok ada sahabat-sahabat kata ni kadang-kadang air ni melempah sampai atas. Dia melempah ke mana? Dia melempah ikut daripada tempat tebing yang kita buat tinggi tu. Waktu masalah betul Ustaz, dia kata yang ni bila naik ni, saya ceramah tu dekat Hulu Takir nama dia, kan airport dekat seberang Takir kan. Kata naik, kata. Saya tanya dia, pasal apa air ni melempah sampai ke atas? Dan itulah, tak tahu apa masalah Ustaz kata. Masalah dia, kita ganggu dia punya makanan. Pantai tu makanan dia, laut ni pantaian dia, laut ni dia punya makanan dia, pantai tu pasir dia ambil, kemudian dia berombak pula, naik pula. Tapi bila tempat tu kita kacau dia mengamuk lah. Itu air, dia ada makanan dia. Itu dia makhluk Allah Ta'ala juga. Jadi makna dia nafsu ni, bila Allah Ta'ala katakan supaya dia ni kurung dan biarkan dia, jangan bagi makan. Akhirnya bertahun-tahun, akhirnya nafsu bagi tahu pada malaikat, wahai malaikat, bawalah aku bertemu dengan Allah. Dan barulah dia mengaku, ya Rabb, aku adalah hamba, engkau adalah Tuhan. Maka Nabi SAW sebut, nafsu ni diletakkan baina jabbaini, dia kata. Diletakkan 2 lambung. Nafsu kita ni letakkan di 2 lambung, lambung kanan dan lambung kiri. Dan lambung kanan dan kiri ni apa dia? Benda yang ada di perut dan benda yang ada di bawah perut. Lambung ni, lambung kanan, lambung kat sini kan, lambung daripada perut ni sampai ke bawah perut. Perut dan apa yang ada di bawah perut. Sebab tu nafsu yang kuat ni perut dan apa yang ada di bawah perut. Maka bulan Ramadan kan kita disuruh untuk kawal nafsu kita. Mana perut ni stop makan. Kalau tak bulan Ramadan ni makan dalam keadaan jangan terlampau kenyang sangat. Tengah sedap-sedap makan, berhenti. Tu nak ke nafsu makan. Bawah apa yang ada di perut. Bawah perut ni ada apa? Kontol kita lah. Makna dia bawah perut ni kemaluan. Baik lelaki, baik perempuan. Jaga nafsu kamu. Nama dia nafsu seks. Semua ada nafsu seks, tapi jaga. Jadi makna dia Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bersama-sama akal dan juga nafsu ni. Maka kalau dalam ibadat apa semua, 2 benda ni kena jaga. Nafsu seks, kalau sebagai contoh kita
daripada melakukan perbuatan zina. Dalam Quran sebut la taqrabuz zina, jangan hampir pun tak boleh. Tuan-tuan dah berzina lagi teruk, hampir pun tak boleh. Hampir ni macam mana? Contoh, ada seorang orang ajak ambil gambar, dua orang perempuan lah ambil gambar duduk berdua, kita dengan dia dua orang je. Itu perbuatan yang hampir daripada zina. Sebab orang lelaki ni kan dia mudah terangsang, dia bau minyak wangi dia mudah terangsang. Tengok betih lagi pula tuan-tuan. Jangan main, ustaz serban besar pun terungkai. Nak ceritakan tentang bagaimana itu, kata jaga apa yang ada di bawah perut kamu. Jadi sebab itulah katakan bagaimana Allah Ta'ala sebut kamu beramal ni untuk diri kamu. Amalan yang kita buat ni bukan untuk orang lain. Sebab tu saya baca dalam mukadimah tadi, in asantum li anfusikum. Dan tujuan kita beramal ni untuk apa? Tak lain tak bukan untuk kita nak, antara yang lain disebut tahap ibadat kita ni untuk kita nak mendapat syurga Allah dan takut kepada neraka. Itu orang awam. Dia tahap ibadat yang kedua, nama dia, tujuan dia nak redha Allah, nak mardatillah. Tujuan nak dapat redha dia, tahap ibadat dia bagi pada wali-wali Allah. Dan yang ketiga, tujuan ibadat untuk apa? Untuk nak tunjukkan syukur kepada Allah. Jadi kita hari ini ibadat nak syurga, takut pada neraka, dan kita sedang menuju nak cari redha Allah. Pengarang kitab yang kita baca ni tuan-tuan, Imam Al-Ghazali menyebut apa makna redha. Tuan-tuan, insya-Allah saya rasa tiap-tiap hari kita sebut redha ni. Apa makna redha? Redha ni kata Imam Ghazali iaitu serahan kasih sayang Allah kepada kita. Ataupun bahasa lainnya, serahan kasih sayang Allah, berikan kasih sayang Allah kepada hamba dia. Kenapa kita perlu cari redha Allah sedangkan kita dah ada rumah, kita ada kereta, kita ada keluarga di sekeliling kita dah ada macam-macam lah. Pasal apa nak cari redha? Pasal balik kasih sayang Allah. Kata Imam Ghazali, 3 sebab kenapa kita perlu redha Allah. Sebab yang pertama, iaitulah kita nak redha Allah Subhanahu Wa Taala ni untuk dibagi jaminan keselamatan. Ustaz, saya alhamdulillah selamat dah Ustaz. Rumah pun ada, alarm sistem ada grill ada CCTV, gated and guarded. Semua ada dah. Ada pula saya memiliki lesen senjata api, dah selamat dah. Itu betul kata Imam Ghazali, selamat. Tetapi sebenarnya yang lebih nak menyelamatkan kita apa dia? Nak menyelamatkan kita daripada bisikan syaitan. Itu yang paling penting, nak selamat daripada bisikan syaitan. Selalu saya ulang sebut. Dan syaitan ni tuan-tuan, ialah kalau dalam Al-Hijr Allah Ta'ala ingatkan pada kita kan, syaitan ni dia punya kerja dia sedaya upaya nak menyesatkan manusia ni. Sedaya upaya nak menyesatkan manusia ni. Dalam surah Al-Hijr ayat 38, syaitan setelah Allah Ta'ala dikeluarkan dari rahmat Allah. Sebelum tu kita tahu kan, sejak daripada penciptaan kita ni lah syaitan terhina. Ketika Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, manusia lah tu kan, Allah Ta'ala sujud kepada Nabi Adam, syaitan tak mau sujud. Syaitan ni perangai dia dua, aba wastakbar. Aba dia tak mau, wastakbar sombong. Jadi pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi nak keluarkan daripada rahmat Allah, kalau bahasa kita selalu sebut nak keluarkan daripada syurga Allah. Dan pada ketika itulah bagaimana syaitan mengatakan, dan Allah Ta'ala mengatakan kepada syaitan, wahai syaitan, aku nak bagi peluang satu lagi pada kamu, satu lagi peluang. Tuan-tuan, kita ni sifat manusia. Tuan-tuan kerja dekat JKR, tuan-tuan biasa buat silap. JKR nak berhentikan tuan-tuan kerja. Sebelum berhenti kerja, bos panggil, Datuk KSU panggil, apa yang kamu nak? Sebelum saya nak berhenti yang kamu, saya bagi satu lagi peluang. Agak-agak tuan, apa yang kita nak? Datuk, boleh tak peluang saya nak membetulkan kesalahan saya berjanji tidak akan mengulangi, saya berjanji tidak akan buat lagi. Mana istilah agama dia, kita kata ni betul, saya taubat tak buat lagi dah. Itu manusia, sifat manusia. Tapi syaitan bila Allah Ta'ala bagi peluang, dia kata apa? Ya Allah, bagi aku peluang. Apa dia? 4 permintaan syaitan. Allah bagi 1, dia minta 4. Allah makbul kata makbul. Itu perangai syaitan tuan.
Apa dia yang pertama? Yang pertama, ya Allah panjangkan umur aku. Makbul tak doa dia? Panjang. Syaitan hidup sampai tahun 2038, betul? Sampai kiamat. Bukan syaitan saja, anak cucu cicit piut dia pun panjang. Kan syaitan dia asal, dia nama syaitan tu dia punya ketua atas dia nama dia syaitan, iblis. Bawah dia nama Azazil. Bawah Azazil nama dia Tortus. Bawah Tortus nama dia Zaknabur. Bawah Zaknabur nama dia Dasim. Bawah Dasim nama dia Al-Anwar. Bawah Al-Anwar ni nama dia Tabar. Ni nama-nama syaitan. Tuan-tuan tak payah hafal pun tak apa. Saya seorang hafal sudah. Tuan-tuan hafal nama malaikat dia. Itu yang penting. Baik. Panjang umur sampai kiamat. Satu. Yang kedua, ya Allah izinkan aku dapat melihat anak Adam dan jangan bagi anak Adam nampak aku. Satu JKR seluruh Malaysia, seorang pun tak nampak syaitan iblis. Nampak? Kalau tuan-tuan nampak, saya datang rumah nak berguru dengan tuan-tuan. Macam mana nak tengok syaitan? Tak nampak? Tapi syaitan nampak kita tak? Nampak. Yang ketiga, ya Allah, bagilah peluang aku nak goda anak Adam. Silakan. Tapi kamu tak mampu nak goda anak Adam, dua jenis. Siapa dia? Al-mukhlisun, orang yang ikhlas. Dan orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur. Dua jenis manusia ni, hamba-Ku kamu tidak boleh ganggu. Yang lain ganggulah. Baik. Dan yang ketiga, yang keempat, kata syaitan, ya Allah izinkan aku nak mencantikkan maksiat di mata anak Adam. Makna dia, orang buat maksiat, orang buat dosa, orang buat kufuran, dia bangga dengan dosa dia. Dia melakukan perbuatan syirik, dia bangga pula dengan perbuatan syirik tu. Dia buat benda-benda syirik, benda-benda khurafat, dia bangga pula. Buat benda khurafat, lepas tu tikam nombor ekor pula. Tahu, buat benda khurafat ni, buat benda khurafat adalah dekat kubur mana-mana dia minta nombor ekor. Tikam nombor kau, kena dia tu. Saya niat ni kalau dapat nombor kau ni menang ni, kata saya nak buat kenduri. Nak buat kenduri pula tuan. Tuan-tuan pergi makan nasi kenduri dia. Allahu akbar. Benda tu tuan-tuan, dia seperti dia sedekah ni, seperti kita semayang. Disebut dalam kata-kata apa ni, kata-kata Arab kan. Kita bersedekah dengan benda yang haram seperti kita semayang dengan menggunakan najis. Kita punya kain kita, pakaian kita dengan najis. Tak ada apa-apa. Dosa lagi, dosa dia minum ekor tu. Ini perbuatan khurafat, perbuatan syirik yang berlaku. Ataupun orang yang bertenung nasib ya. Tengok nasib. Tapi yang ni orang Melayu kurang tengok menilik nasib ya. Kan? Dia selalu menilik nasib ni banyak orang Cina lah. Dia buat burung dia seekor, bawa basikal. Yang datang tu pula naik kereta besar. Nak telit nasib. Orang naik basikal telit nasib orang besar. Pun ada tu kan? Ada juga. Ini orang Melayu kita adalah tapi kurang. Tapi bila dah telit nasib tu, kalau orang yang tukang telit tu kata tu, kadang-kadang kita orang Melayu terkesan tuan-tuan. Terkesan. Saya buat satu contoh lah sahabat saya. Sahabat saya ni ustaz tuan-tuan. Dia kerja dekat hospital. Dia buat apa? Dia bagi semangat kepada orang yang sakit. Kadang-kadang dia pergi dekat pusat dialisis. Oh tuan-tuan, sahabat saya buka tempat pusat dialisis ni. Macam-macam orang ada. Yang minta, ya Allah matikanlah aku, ya Allah tak larat nak buat dialisis ni tiap minggu, tiap 3 hari, tiap hari tak larat dah. Kena bagi semangat. Kat hospital macam tu juga, bagi semangat. Tangan satu sini, kaki terangkat. Nak kena bagi semangat. Yang kena sakit apa ni, semua nak kena bagi semangat. Tengah-tengah dia bagi semangat bagi motivasi ke, bagi konseling lah kepada pesakit-pesakit ni. Kebetulan depan tu ada seorang apik. Duduk ya, apik duduk. Lepas tu tengok sahabat tengah tengah lah. Ya, pakcik, apa bikin kata? Duduk saja. Kemudian pakcik tu ambil bawah bantal dia main daun trup. Daun trup kan. Kemudian dia, apa nama dia yang itulah bubuk kata saya nak sebut pun tak kerti. Cop ke cong. Cong. Dia cong lah bos.
Dia cong, adik mari sini. Dia cong lah. Okey, adik ambil satu daun. Dia buka, dia ambil satu. Dia daun teruk tu. Dia ambil, sup. Dia dapat huruf K. K yang bentuk diamond tu. K apa? K diamond lah. Dia yang hitam K kelawar dengan sepit kat situ lah. Saya pun tak tahu apa kan. Dia diamond tu. Dia tukang telik. Dia kata, "Hayya, adik, you akan jadi orang kaya." Okay. King tu dia kata king jadi orang kaya. Ya kan, Bik? Ya. Okey, kita tengok lagi ya. Dia ambil balik, dia cong balik, cong. Pum. Dia kata, "Adik, angkat satu." Dia angkat dapat queen hitam. Queen hitam tu yang apa tu? Yang sepit dia. Queen hitam tu. Dia kata, "Hayya," dia kata. "You dapat amoi cantik mah." Queen dapat amoi tu. Bini cantik lah tu. Oh, sahabat seronok lah. Okey. Dia cong lagi. Okey, angkat satu dapat huruf J. J apa? Joker. J. Kan? J apa saya tak ingat. J apa lekuk ke apa wallah alam. Dia kata, dia tengok-tengok, aduh, duduk. Saya kata apa? Kenapa Abik kata? Adik, you mati naik Mercedes mah. You mati naik Mercedes. Ya ke Abik? Ya. Tuan-tuan, itu cerita 15 tahun lepas. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, sahabat saya tu sampai hari ni tak naik kereta Mercedes, tuan-tuan. Tak naik kereta Mercedes. Saya kata, pasal apa tak naik kereta? Kalau ajak pergi makan mana, tak apa tu, aku naik kereta lain lah. Dia tak naik Mercedes. Sebab apa? Apik dia je. Syekh, ini mana boleh kita percaya pada nasib-nasib ni, kata. Itu ustaz. Ni tak tahu orang JKR macam mana. Tuan-tuan pun tak mau nak kata. Jangan jumpa cerita dia, jangan jumpa kepada tukang telik nasib ni. Itu perbuatan-perbuatan syirik. Sebab itulah, kalau Allah Ta'ala tak bagi kasih sayang Allah, tuan-tuan, macam mana kita nak, agak-agak ada kita nak pagar diri kita daripada diganggu, diheret ataupun dibisik oleh syaitan ni. Dan syaitan ni dia membisikkan kepada kita ni, dia merancang. Dia beza bisikkan syaitan dengan bisikkan nafsu. Bisikkan nafsu ni dia memberontak. Dia memberontak. Dan itu sebab itulah kita perlu redha Allah untuk kita dapat keselamatan. Itu perlunya kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia kata pasal apa nak redha Allah Taala ni? Supaya untuk kita nak dapat jaminan kebaikan ataupun diringankan azab ketika ditimpa musibah. Tuan-tuan, bila kadang-kadang ada musibah, ada problem lah kita panggil. Kalaulah Allah Ta'ala tak bagi jalan keluar, tak ada jalan keluar. Bahasa moden dia panggil apa? Solution. Tak ada jalan keluar. Itu yang buat satu tindakan yang di luar batasan agama tu. Tapi orang ada jalan keluar ni, datanglah problem macam mana pun mudah ya bagi dia. Istilah lain dia, alhamdulillah ada duit, alhamdulillah, tak ada duit, alhamdulillah, meniaga untung, alhamdulillah, tak untung pun alhamdulillah, dapat bonus, alhamdulillah, tak dapat pun alhamdulillah, minyak naik, alhamdulillah, tak naik pun alhamdulillah, Al-Sinar lulus pun alhamdulillah, tak lulus pun okey jugalah. Itu jalan keluar. Tapi kalau kasih sayang Allah Ta'ala tak ada, tuan, macam-macam. Dulu saya pergi Jabatan Perangkaan Negara dekat Sungkai, pusat latihan dia. Ada seorang pegawai ni beritahu saya, dia kata, "Ustaz, dalam negara kita ni, kalau saya nak tahu," dia kata, "satu hari," tu tahun 2016 lah, "satu hari kes bunuh diri yang melibatkan rakyat Malaysia," dia kata, 17 orang. Tahun 2016 lah, sekarang ni tak tahulah. 2016. Kes bunuh diri. Sebab apa? Tak ada jalan keluar. Sebab kasih sayang Allah tak datang. Itu sebab dia kita nak bagi jaminan keselamatan, jaminan kebaikan ketika mana ditimpa musibah. Yang ketiga, pasal apa? Ni kita nak sebut ni tentang bagaimana sebelum maut datang menjemputmu. Pasal apa kita nak perlu kepada beramal ni, nak cari redha Allah Ta'ala ni? Sebab apa? Sebab kita datang daripada Allah. Dan sekarang tuan-tuan, kita sedang berjalan pulang kepada Allah. Selalu saya sebutkan, baru Ustaz sebut, kita ni bila mati, tuan-tuan, dia tak pulang kepada mak kita.
Kita mati tak pulang pada isteri kita. Kita mati pulang kepada Allah. Dan kita pulang kepada Allah ni dalam bagaimana kita nak berdepan dengan pertama sakaratul maut. Malaikat munkar nakir. Macam mana kita nak berdepan dengan malaikat raqib dan atid. Yang menukar nakir, raqib dan atid maknanya nak berdepan dengan malaikat yang bertanya soalan dalam kubur, munkar dan nakir. Itu tak cerita lagi terjerumus masuk dalam 7 petala bumi lagi tu. Kalau rahmat kasih sayang Allah tak datang. Ni dah duduk dalam alam barzah pula, tak tahu lagi macam mana kita dibangunkan di padang mahsyar. Dungun padang mahsyar ni seperti Nabi sebut seperti kalkatu. Dalam Quran sebut seperti kalkatu. Tak tahu pangkal, tak tahu hujung mana, nak ke kiri pun tak tahu, ke kanan pun tak tahu. Tak tahu ni. Jadi pada ketika itu redha Allah, rahmat kasih sayang yang perlu kita beli. Untuk apa? Untuk Allah Ta'ala letakkan kita di bawah lindungan arasy Allah. Itu perlunya pada redha Allah. Sebab kita datang daripada Allah dan sedang berjalan pulang menuju Allah. Kata Imam Al-Ghazali. Apa jalan dia? Disebut jalan untuk kita nak dapat redha Allah. Setelah kita tahu pasal kenapa kita perlu redha Allah, apa jalan dia? Jalan ni pun 3 juga. Jalan yang pertama nak cari redha Allah Ta'ala ni apa dia? Yang pertama, jalan redha Allah ni, redha datang dengan redha. Redha datang dengan redha. Maksud dia apa dia? Ketentuan Allah ni ada 2 kan. Selalu saya sebutlah, ini kita ulang baliklah. Ikhtiari dan ikhtirari. Ikhtiar usaha kita. Kadang dapat, kadang tak dapat. Selalu dapat insya-Allah. Janji ikhtiar. Banyak saya tak tahu lah JKR ni ada yang diberhentikan kerja ke. JKR sekarang ni kontrak ke memang dah apa? Kan? Ke tuan-tuan ni bukan orang JKR semua ni. 2-3 orang JKR. Kan? Ada yang banyak sahabat-sahabat diberhentikan, terutama sekali di Peritonas. Banyak bahagian pelancongan lagi banyak lah. Ada sahabat-sahabat ada yang jual air dalam balang, jual teh ais kau. Ada. Saya pergi Terengganu itu dia jual honeydew kau gitu. Tengok-tengok entah bukan dalam jumpa. Memanglah ustaz, dia kata dulu saya kerja dekat syarikat sekian. Sekarang ni macam mana ustaz, kata macam nilah niaga. Tapi alhamdulillah kata. Kan? Ada ikhtiar. Saya beritahu dia menjaga macam mana? Kala alhamdulillah, kadang-kadang saya tak macam ni gitu. Entah buka meniaga, dibuka dia pun dah dapat pahala dah. Buka jual nasi lemak. Tuan-tuan di rumah saya tu asal dulu sebelum PKP ada 3 jual nasi lemak. Sekarang ni 15 ke 16 jual nasi lemak. Nasi lemak meletop, nasi lemak power, macam-macam lah nama lah. Kan? Tak apalah saya kata mau tak nak buat macam mana tak. Dah, jangan macam tu saya kata. Kita buka ni pun boleh pahala dah. Sebab apa? Kita memudahkan orang. Anak dia nak pergi sekolah, orang nak pergi kerja, isteri dia tak larat masak. Makna dia kita pun mudahkan aja kerja orang. Makna orang lain, orang ramai nak mudah. Boleh pahala dah. Soal orang beli tak beli tu itu bukan kerja kita. Soal orang beli tak beli itu kerja Allah. Sama juga macam surau JKR ni lah. Saya rasa ada kita war-warkan, ada kuliah kan. Soal nak datang tak datang ni bukan kerja AJK Surau. Datang tak datang ni kerja Allah. Kan? Ustaz, nak panggil ustaz ceramah. Saya bagilah air sekian-sekian. Oh, air sekian-sekian tak ada orang datang ustaz. Lah, itu kerja kamu kan nak suruh orang datang. Kerja nak suruh orang datang ni, kerja nak suruh orang apa, itu bukan kerja kita, tuan. Kerja Allah. Kalau nak kerja kita lah suruh orang datang belaka tuan-tuan. Payah. Macam JKR ni lah saya ceramah dekat lama dah sampai hati nak habis lah dah. Kan balik-balik muka sadin ni lah. Marah pula ustaz panggil sadin pula kan. Sebab bukan kerja kita, kerja Allah. Nak datang ke ni. Kalaulah tuan-tuan, maknanya kalau Allah gerakkan, dia datang. Kalau tak gerakkan, buatlah macam mana pun. Han tak dengar kuliah tadi ustaz kata macam ni, ustaz kata macam ni. Ada kuliah ke? Ada kuliah zuhur ke? Ada. Kata, dia tak tahu lagi. Aku rasa dah kali ke-38 aku beritahu kamu dah ada kuliah zuhur. Kata, dia nak tunggu poster kuliah tu paku dekat dahi agak dia boleh datang. Makna dia cerita Allah Ta'ala tak gerakkan. Sebab bukan kerja kita. Kalau tentang Allah gerakkan, saya kata kalau, ya Allah, saya rasa orang JKR bukan ramai ni saja kan. Ke orang JKR ramai ni saja kan. Yang lain semua pergi umrah belaka. Pintu sepadan pun tak buka lagi. Jadi umrah macam mana kan.
Nak ceritakan itu bukan kerja kita, tuan. Sama juga niaga. Berniaga ni bukan kerja kita. Orang nak beli tak beli itu bukan kerja kita. Kerja Allah. Dia tahu keikhlasan kita, tujuan kita tu berniaga. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Allah sikit untuk banyak tu ya. Kalau banyak-banyak tak boleh. Sebab apa? Kalau dia ni dapat banyak, memang confirm dah. Dia tak datang surau dah. Mungkin dia tu agak dia. Allah Maha mengetahui. Itu nama dia ikhtiari. Tetapi ada lagi satu ketentuan Allah, nama dia ikhtirari. Ya? Ikhtirari ni bukan kehendak kita. Semua kehendak bidang kuasa Allah. Itu ikhtirari. Contoh macam mana? Accident kan. Accident ni bukan kehendak kita. Kalau kita tak langgar orang, orang langgar kita. Kalau kita tak, kita jatuh sendiri ataupun kita terbabas sendiri. Itu ikhtirari, bukan kehendak kita. Siapa yang nak accident? Saya sekat ni ceramah tu, lepas-lepas ceramah tak ada orang jumpa saya, ustaz, minta tolong buat sembahyang hajat boleh tak ustaz? Kenapa? Saya ni lama dah tak accident ustaz. Bagi saya tak ada, tuan-tuan. Semua tak nak, tapi benda tu bila berlaku macam mana? Redha. Itu redha, datang dengan redha tadi tu. Satu hari saya pergi kedai runcit, beli barang, tengok ada seorang ni abang ni, nak kata muda sangat tak, nak kata tua sangat tak, macam usia macam abang lah, lebih kurang kan. Haji Mizan dia tak boleh, dia dah tua, dah apa sangat dah kan. Dia punya muka ni tuan, lebam, kemudian berjahit dekat sini, berjahit dekat mata dia ni. Lepas tu dia betul kesan luka tu dah kering lah. Dia bubuh yang warna kuning tu, Aidin kan dia bubuh tu. Ni dia punya bibir ni macam orang negro kan, lebih tebal lagi. Saya tengok, orang ni tengok dia. Saya kata, "Dik, ni kenapa ni, Dik?" Allah, dia kata, "Kecelakaan, Pak." Oh, orang Indon. "Kecelakaan, Pak." Kecelakaan di mana? Di kebun. Dia ni kerja kebun sayur. Belakang rumah saya tu ada kebun sayur. Luar kebun sayur tu. Dia keluar beli makanan. Dia kata, bila nak balik ke kebun sayur tu, tak macam mana elok motor dia buat motor tu, tiba-tiba babi lalu. Babi langgar dia, orang. Lepas tu pula bila langgar dia jatuh tergolek, bawah tu kebetulan ada parit air. Lebih kurang dalam 6 ke 7 meter lah. Kan? Lepas tu bawah tu batu banyak. Dia jatuh, dia kata kena muka dia ni kat batu-batu. Siapa langgar? Babi langgar kata. Memang babi betul, tuan. Babi langgar. Allah. "Dek," saya kata, "ini nama dia." Dan lah sikit bagi kuliah sikit kat kedai runcit tu. Orang sahabat-sahabat adalah kawan, ni nama dia ikhtirari. Bukan kehendak kita, kehendak Allah. Adik kena terima, adik ya. Adik kena terima. Sebab ini kehendak Allah, bukan seorang pun tak nak, tapi Allah dah takdirkan ni, redha lah. Redha datang dengan redha. Itu satu contoh lah. Banyak contoh lain. Mimpi sama juga kan, mimpi. Tuan-tuan mimpi tengah malam bangun basuh kereta. Itu maknanya bukan kehendak kita. Kalau pun tengah malam mimpi sebut Liza, panggil Liza ya. Walhai isteri kita nama PA. Contohlah kan. Abang ni mimpi. Macamlah tak ada orang lain. Kan? Macam seorang sahabat sama juga dia mimpi. Dia mimpi sambil minum pagi tu, bagi tahu isteri dia, abang nanti dia mimpi. Mimpi apa? Mimpi menikah seorang lagi. Dia kata, baru aku terima nikah, kau gerakkan aku, dia kata. Baru nak terima aku terima nikah, kau gerakkan aku, dia kata. Padan muka abang kata. Mimpi. Macam mana mimpi? Bukan kehendak kita, itu nama dia ikhtirari. Bukan kehendak kita kan. Jadi mana apa juga benda yang berlaku di kata kehidupan manusia ni, manusia redha ke tidak? Mana redha datang dengan redha. Itu kata yang kedua. Yang pertama, kenapa jalan untuk kita menuju redha Allah? Redhalah dengan apa yang Allah telah tetapkan. Yang kedua, kata Imam Ghazali, kenapa kita perlu redha Allah Ta'ala ni? Antaranya disebut untuk kita nak redha datang, bukan kita nak jalan untuk memburu redha Allah. Redha datang dengan manusia. Macam mana dengan manusia? Dengan mak bapak kita, dengan jiran tetangga, isteri dengan suami dengan tanggungjawab kita tentang bagi nafkah, tanggungjawab kita seorang yang jaga anak kita, jaga kepada harta benda kita, itu tanggungjawab kita. Itu nak cari redha Allah.
Macam lah mana dia rezeki yang kita dapat, macam mana, termasuklah juga dengan kita beri makan anak kita, macam mana nak keberkatan tu. Baik, redha datang dengan redha, terutama sekali dengan mak. Dengan mak ni cepat tuan-tuan, cepat Allah Ta'ala balas. Sebab tu kita kan ada 5 jenis mak. Mungkin tuan-tuan 5 mak ni tuan-tuan ada. Saya setakat ni ada 2 orang mak ya. Mak yang pertama nama dia mak kandung, yang perlu kita beri taat. Yang kedua, mak tiri. Mungkin tuan-tuan ada mak tiri. Yang ketiga, mak tiri tu wajib kita bagi ketaatan. Yang keempat, kita ada mak susuan. Mungkin ada salah seorang tu. Yang keempat, nama dia mak mertua. Wajib kita bagi taat, mana jangan menyakitkan hati dia. Dan yang kelima, mak angkat. Ada sampai satu tempat tu 5 mak ni dia ada lagi ustaz. Alhamdulillah kata. Wajib Allah bagi ujian pada kamu ni. Wajib kamu kena taat. Tak boleh menyakiti hati dia kata. Baik, itu. Lepas datang mungkin dengan sahabat. Banyak sahabat tolong berdoa kita. Sahabat tolong mendoakan, tolong ustaz saya banyak betul hutang ustaz dengan ustaz kata. Ada seorang sahabat ni dia meniaga nasi Arab dekat Seremban. Nasi Arab Empire Damsyik nama dia. Kan? Siapa-siapa yang datang ni, tolong doa saya. Dari start dia berniaga, sejak dia berniaga sampai sekarang, dia kalau berniaga alhamdulillah macam kenuri kedai dia tu. Macam kenuri kahwin. Punya ramai. Saya kata, banyak masuk satu ni. Bolehlah ustaz. Bolehlah dia kata. Tapi saya banyak hutang dengan orang kata. Saya kata boleh banyak mana, dia sekarang ada sistem, dengan sistem macam mana dia punya, adalah dia punya buat sistem dalam, dia boleh tengok dengan handphone dia berapa masuk, berapa duit masuk. Dia kata masa saya pergi ceramah dekat situ tu, masa tu tengok alhamdulillah ustaz, tak banyak lah masuk hari ni. Kita berapa setakat hari ni pukul 9.30 malam, saya hari ni kata alhamdulillah 70,000 kata. Ya Allah, takut ni ustaz, takut ni kata. Sebab apa? Sebab saya hutang banyak. Hutang apa? Hutang kawan-kawan tolong doa. Semua dia doa ya. Alhamdulillah. Tapi dia ni bak sedekah ya Allah, memang tak putus. Tiap-tiap malam Jumaat tu ada diperuntukkan berapa dia kata? Peruntukkan untuk dia sedekah. Ajaibnya sedekah, Allah ganti balik ustaz kata. Ganti balik kata. Masya Allah saya kata. Alhamdulillah. Itu orang yang ada iman lah kan. Saya sungguh. Dan saya cerita tuan, kalau mak bapak ni lagi cepat Allah Ta'ala balas, lagi cepat. Ada sikit pengalaman dulu kan, bila balik kampung ya, sebelum balik kampung tu kita bagilah sikit ke mak. Bukan nak bangga, bukan nak riak, tidak kan. Dia tanggungjawab kita kan bagi mak, nak beli gula, nak beli tu, nak beli ni kan. Nak balik daripada ni 9 kampung saya, balik ke Rawang rumah. On the way balik tuan-tuan, dalam perjalanan tu sampai di masa tu pukul 6 petang lah, sampai di Restoran Jantas Sungai Buloh, ada seorang hamba Allah telefon. Ustaz free tak malam ni ustaz? Saya kata kenapa? Nak minta ustaz ganti penceramah malam ni. Kami dah booking penceramah dia. Penceramah ni okey dah, tadi okey. Tapi bila dia nak datang kata, bila pukul 5 tadi dia beritahu, dia kata dia tak boleh datang pula. Sebab apa? Dia kena balik ke Terengganu semula sebab mak mertua dia tenat. Mak mertua dia sedang tenat. Dia minta tolong, minta maaf banyaklah, saya kena patah balik ke Terengganu kata. Minta tolong ustaz kata, ganti malam ni ustaz kata. Saya dah telefon 19 orang ustaz dah ni. 19 ya kata. Minta tolong ustaz kalau ada program mana-mana ustaz batalkan datang ke tempat saya. Pandai-pandai aku nak batalkan ceramah aku kata. Tak apalah, saya sebetulnya balik kampung masa tu memang letih kata. Yalah balik kampung ni tolong mak kita buat kerja ni, banyak kerja buat. Ikut-ikut memang malam ni saya ada kuliah, tapi saya batalkan kuliah tu kata, sebab saya penat balik kampung kata. Tak perlu ustaz, tolonglah ustaz kata. Datang tempat saya ni, kami kambing 4 ekor dah sembelih ustaz. Kemah dah ada, dah penceramah tak ada ustaz. Dia kata-kata kat rumah tu, okeylah insya-Allah kata. Tapi saya nak pergi tempat tu pun boleh jauh, boleh tahan juga. Makan masa 1 jam suku. Saya tak sampai rumah lagi ni. Macam inilah saya boleh sampai paling cepat pun 7.45 saya kata. Masa tu maghrib pukul 7 suku. Tak apa ustaz, jangan ustaz datang sampai isyak sudah kata. Datang kereta pembalik, tak cerita banyak, saya pun siap-siap apa semua, facial muka apa semua, pakai baju apa semua, terus
Pergi-pergi, alhamdulillah sampai 7.40. Orang baru habis doa. Ceramah lah. Saya pun tengok ceramah apa masa tu. Nak ceritakan kebaikan yang kita buat pada mak pak ni. Bila balik, sampai lepas ceramah, sebelum balik, AJK Masjid ni bagi satu envelope. Bagi saya envelope itu. Dia macam JKR juga. Sebelum balik kan dia bagi envelope. Tak tahu lah hari ni aku ada. Aku tak ada. Balik-balik, orang rumah buka. Buka-buka, tuan-tuan tahu berapa tuan dalam dia. Ya Allah, terperanyat. Berapa? 1,600. Saya telefon balik. Bang, betulkah bang bagi ni kat saya ni? Envelope ni. Betul Ustaz? Kenapa Ustaz? Tak cukup ke? Dah, dia kata, tengok jumlah dia tu, kadang tak baloi kita ceramah 1 jam suku. Ya, kata, takut-takut duit tu duit orang lain. Tuan-tuan, kambing golek 4 ekor, dah bayar 2 ekor. Satu kambing golek 800. Kalau 2 ekor, 1916 kan, 1918, 8816, 1600. Takut tu duit kambing golek kata. Tak Ustaz, itu memang Ustaz punya. Kambing golek lain Ustaz kata. Ya ke kata. Allah, saya pembincang dengan kata rumah ni lah. Tadi ya kita buat kebaikan pada mak. Kita bagi sikit pada mak. Allah ganti ni berlipat-lipat kali ganda. Itu maknanya kebaikan kan. Redha datang dengan manusia. Tak pernah sangka 1 jam suku ceramah 1,600. Tu yang 4 hari lepas tu tak pergi ceramah tuan. Melayu mudah lupa. Tak apalah nak gambarkan itulah redha datang dengan manusia. Dan yang ketiga, redha datang dengan peristiwa. Peristiwa apa dia? Mungkin peristiwa tu dengan kesakitan kita, peristiwa tu mungkin dengan kesusahan kita, peristiwa tu mungkin datang dengan sebab apa? Kita ni macam-macam lah peristiwa yang datang. Sebab apa? Allah Ta'ala kita nak memburu redha Allah Ta'ala ni, dia mesti melalui peristiwa. Nabi sebelum Allah Ta'ala redha dia, apa peristiwa berlaku? Sedih Nabi ni bukan peristiwa Isra Mi'raj saja tuan-tuan. Sejak daripada dalam kandungan ibu dia, sejak umur Nabi kecil sampailah Nabi sedih. Kesedihan Nabi SAW. Tapi yang paling kemuncak sedih Nabi pada tahun yang ke 11 kenabian lah, bila mana wafatnya Khadijah dengan matinya pak saudara Nabi Abu Talib. Itu tahap kesedihan Nabi. Jadi makna dia dengan peristiwa itulah yang menyebabkan redha Allah datang. Jadi bila redha Allah Subhanahu Wa Taala datang ni tuan-tuan, bila Allah dah redha kepada kita, semua benda Allah timpah kasih sayang, akhirnya apa yang kita minta Allah Taala bagi. Orang putih panggil everything is running well. Semua berjalan dengan lancar, dan akhirnya bila kita menuju pada Allah ni, kita akan dapat satu tahap martabat yang paling kita inginkan. Apa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji', kembalilah kepada Allah, mardiyah, dengan jiwa yang tenang, yang lapang. Yang tu kita perlu kepada redha Allah. Jalan dia macam mana? Itulah jalan dia untuk kita nak beramal tadi dan berbuat. Sebab apa? Dia akan kebaikan akan kembali kepada kita sebelum maut menjemput kepada kita. Baik, janganlah engkau terperdaya dengan melakukan dosa, kerana dosa itu akan meninggalkan bekas dan noda kepada kamu. InsyaAllah yang ini kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Jadi mudah-mudahan apa kita kongsikan pada tengah hari ini ada manfaat insyaAllah ta'ala. Terkasar atau kurang kelemahan di saya sendiri. Jadi insyaAllah tuan-tuan, sebelum berhenti, pada bulan lepas pun saya dah bawa dah kurma dengan pis nasi Arab. Dia ada di belakang tu. Tuan-tuan yang berminat boleh dapatkanlah kurma Ajwa Aliyah Madinah. Dan satu lagi, saya sedang mengumpul sebanyak 300 kilo kurma untuk disedekahkan kepada 5 pusat mak tahfiz di Meru, di Banting, di Kajang, di Batu Rakit Terengganu, dan satu lagi di Melaka. Dan sebanyak 490 pelajar untuk berbuka puasa selama 5 hari. Kurma Ajwa Aliyah Madinah juga. Selalu bagi kurma Turki, kurma apa? Kurma Iran, kurma Tunisia. Ini bagi kurma aja, bagilah budak-budak yang hafaz Quran ni dia baca bulan Ramadan. Jadi kalau tuan-tuan berminat, saya ada apa dia, tuan-tuan tulis nama, tuan-tuan nak transfer pun tak apa, dekat belakang tu ada nombor akaun saya. Tuan-tuan tulis berapa kilo tuan-tuan nak, insya-Allah saya sebelum Ramadan saya akan agihkan. Jumlah kilo yang terkumpul sekarang ni alhamdulillah 180 kilo, berbaki ada 120 kilo lagi. Kalau tuan-tuan minat bolehlah masukkan nama tuan-tuan, dan ada bayaran sana, ada saya sebut nombor akaun saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.